First, I want to share my, okay, I share this first. Do you see this quiz tu apa benda? Okay, this is the thing that we don't, maksudnya yang kita tak go through lagi. Maksudnya kita tak buat quiz 2, kita tak buat assignment 2. Yang lain semua kita dah buat. Tinggal quiz 2 dan assignment 2, di samping kita ada final exam. Okay, so sekarang quiz 2, I plan to sebab tadi tanya, this is week 10, dan week 12 nanti kita ada quiz 2. So kita akan ada another 5% lah dekat situ. Untuk midterm, saya dah habis tanda. InsyaAllah nanti saya nak compile dengan quiz yang kamu dah jawab. Nanti saya publish next week lah, sebab you have week 12, kita boleh decide whether you want to drop or not this course. Tapi saya rasa untuk kelas ni saya tak galakkan lah, sebab saya tengok midterm punya exam semua okey. Maksudnya tak adalah yang critical. Maksudnya yang critical tu ialah bila saya tengok midterm dengan quiz dia, maksudnya less than 10, maksudnya dia macam tak boleh survive untuk final sekalipun, macam tu. That's the person I suggest to drop this course. Tapi kalau ikut kamu punya keputusan midterm tu, saya tengok macam okey. Tak ada, everybody punya markah, tak ada masalah. So this the topic that we'll cover on our ni nanti, which is induction, recursion, counting, relation, and it's MCQ, multi choice question. Maksudnya kita punya ABC lah macam tu. And we have another assignment tu nanti. Topik dia graph dengan trees. Yang ni kita belum cover lagi. Next week kita akan belajar graph, dengan the following week with trees pula kita nak belajar. Okay, so this is what quiz 2 and assignment punya topik. Okay. Okay, I'm stop sharing. Okay, sambil tu ada apa-apa soalan tak? Sebab kita punya soalan untuk tutorial ni tak banyak. Okay, kalau ada soalan boleh tanya ya. And if you have question, macam kita tak ada kelas kan, selalu hari Khamis petang kita tak ada kelas, but kamu ada maksudnya facing some problem, kamu boleh tanya, sebab kamu boleh jumpa macam kamu datang office saya lah, kamu boleh buat appointment, saya buka Webex, then we can discuss. Maksudnya jangan hadkan diri kamu, maksudnya kamu ada di rumah, we are online learning right now, but we can see each other and meet each other, discuss using the Webex session lah, macam tu. Jangan make a boundary. Maksudnya jangan buat satu-satu masalah lah dengan online ni. Maksudnya you can still contact me kalau ada apa-apa soalan, kuliah ke, boleh. Okay, so we go for the tutorial. Okay, tutorial 8. Okay, ni dia macam, kalau kita tengok soalan ni, dia macam lebih kepada probabilities macam tu kan. Bila kita tengok soalan ni, kita punya SPM level dulu, kalau at maths tu kita punya kebarangkalian macam tu lah. Tapi it quite simple. Simple ke? Kamu nampak? Kamu dah tengok dah lecture untuk tutorial 8 ni? Dah. Tapi jangan confuse lecture tu kan ada saya terangkan masuk final ke apa ke, mohon nak abaikan sebab itu lecture daripada tahun lepas punya content, which is you refer what saya cakap dekat dalam tutorial lah, macam tu untuk topik-topik dalam dalam quiz, dalam assignment, dalam final. Okay, so sekarang for tutorial 8. Okay, tutorial 8 ni dah buat? Dah. Okay. So, kita bincang ya. Dia ada 3 soalan, 3 problem je tu. Okay, so now an office building contain 27 floor and 37 office on each floor.
Okey, maksudnya dalam setiap satu tu, kalau kita nak gambarkan kita punya tingkat tu ada 27 tingkat. So, there is 27 tingkat sampailah ke tingkat yang bawah sekali. Okey, sampai kat sini dah tingkat 27. So, and on each tingkat tu kita ada apa? 37 office kan? So, semua ni ada 37 on each tingkat. Okey, so how many office are in the building? Maksudnya ini kita tahulah soalan ni how many office in the building. So that we know that there is 27 floor. So 37 times 27. Betul tak? Betul. Dekat mana kalau macam yang ni kan, okey kita jawab soalan nombor 1 dulu. Nombor 2. A particular brand macam tu of shirt come in ada 12 color. Lepas tu dia ada male and female version, dia ada 2 version and come in 3 size of each sex. Maksudnya dalam setiap male dengan female tu ada different size. Maksudnya male ada 3 size, female ada 3 size yang berbeza. How many different type of shirt are made? Maksudnya macam mana tu? It is 12. Kita ada 2 version times 2, right? And we have another what? How many different type? Size dekat situ? Size dia berapa? Okay, size dia ialah 3 size kan? Setiap satu yang dekat sini kan? Okay, so kat situ kita tahu yang ni lah. Jawapan dia berapa ni? How many type? 72. Okay, 72. Okay. So, yang ni pula 6 different airline fly from New York to Denver and 7 fly from Denver to San Francisco. Okay, 6 different to New York to Denver. 7 fly Denver to San Francisco. How many different pair of airline can choose on which to book a trip? Flight, okay, to book a trip from New York to San Francisco via yang Denver. When you pick an airline for the flight to Denver and an airline for the continuation flight to San Francisco. So macam mana ni? Berapa pair kat situ? Maksudnya dia ialah 6 kali 7, betul? New York to Denver, 6. Lepas tu kita ada from Denver to San Francisco, 7. Because it via, maksudnya dia New York to San Francisco via Denver. Maksudnya dia melalui Denver, right? So 6 kali 7 lah kat situ. It is 42 pair. Satu lagi untuk yang soalan macam ni, the challenge is you have to know the problem, right? So kalau untuk final kita setkan ada 2 bahasa. Kita ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau tak faham bahasa Inggeris tu boleh tengok bahasa Melayu yang belakang tu. Tetapi kalau kita online apa ada hal, betul tak? Kita boleh search translate, betul tak? We can use any sources, right? Boleh buat translate pun kalau tak faham apa masalah dia. Betul. Okay, so sekarang dekat sini settle. Okay, saya nak tanya. Yang ni semua soalan dia guna darab, betul? Ni darab, yang ni pun darab, sini pun darab. Dekat dalam nota, kalau kita tengok nota for counting, kat sini, dia ada tambah. Dekat mana kita guna tambah ni? Bila kita guna tambah ialah bila kita ada soalan macam ni. Bila kita ada, we have to choose. Contohnya kan, ni how many different choices are there for this representative if ada 37 member of mathematics faculty and 83 student of mathematics major. Who is a mathematics major is chosen as a representative to a university committee. Maksudnya kita nak cari satu. Kita nak pilih satu. Tapi kita ada pelbagai pilihan. So kat situ kita guna
tambah. Maksudnya kalau contohnya kita ada rak buku, satu rak ada 75, rak kedua ada 50. So kita nak pilih satu buku. How many choices ada? Jadinya rak satu campurlah dengan rak dua sebab kita nak pilih satu. Okay, that's where we will use tambah. Boleh? Faham eh? Okay, untuk problem tu pula. Okay. Okay, macam ni. Macam mana? Kamu buat macam mana? Yang ni. How many string of 5 uppercase? Kita consider uppercase Kalau dia tak cakap uppercase, dia kata of alphabet letter, you have to consider uppercase and lowercase. Kalau dia tak cakap But here, it mention about uppercase English letter. So, kita punya English letter ada berapa jumlahnya? 26. 26. Okay, ABC lah English letter ni kan. Okay, so sekarang Xiao tu dia jawab, Ziyi dia jawab 26 kuasa 5. Betul? And we can 26. Maksudnya sekarang ni untuk problem yang pertama, if letter can be repeated. Maksudnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita ada 26. Kat sini ada 26. Dekat sini ada 26. Kat sini ada 26. Okey, so ini ada 26. Dan sini ada 26. Because of dia boleh repeated. So, jawapannya kat situ macam Sylvie bagilah. Okey, so kalau kita ada if no letter can be repeated. Fakira jawab, kita letak 26 yang pertama. Contohnya kita letak 26 yang pertama, so yang kedua tinggal ada 25 je lagi. So yang ketiga kita ada 24 pilihan saja lagi. Yang keempat kita ada 23 pilihan. Dan yang kelima kita ada 22 pilihan. Okey. So, value dia ialah 7,800. 7893 macam Sylvie tulis tu lah. Okay. So sekarang nombor 3. Macam mana kita nak jawab nombor 3? It start with X. So kat situ kita ada X. X mula-mula. So kita ada it start with X. Okay, so kita ada 5 uppercase English letter yang kita nak letak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now we can put letter can be repeated. So sekarang dekat situ it is macam Xiao cakap 26 kuasa 4. Kita ada 26 kali 26 kali 26 kali 26. Maksudnya sekarang kita tahu yang di tengah-tengah ni dia punya value ni semua kita kena darab darab. Maksudnya atas depan ni 1 Okey. So yang keempat. Yang keempat ialah X. If no letter can be repeated, it is X. And this is dia tak boleh repeated. Macam mana? It is not 26 because of we put X here. X dah ada dekat depan. So it begin with 25 now. Sebab tu kita kena tahu keadaannya. So tinggal ada 24 pilihan lagi. So tinggal ada 23 pilihan lagi. Then 22. Kat sini ialah. Sekejap saya patah. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. So sampai 22. So kat sini ada 22. So kita ada 1 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22. Okey. So boleh dapatlah jawapan dia nanti. Okey. Ada soalan. Dia bagi tahu contohnya kan macam plate number. We want to know the plate number kan. How many possible pasangan kan macam tu kan. Kita nak tahu contohnya kalau plate number kita ada, contohnya kita ada 4 dekat depan. So kalau dia kata 4 dekat depan, okey.
Lepas tu dekat belakang ni ialah nombor 2, 3, 4. So kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, dan belakang ni ialah nombor. Tu sebab kita kena tahu how to disusun macam tu. So kalau dia kata 4 nombor kat depan, tetapi kalau plate number, we have to know that kalau misalnya dia kata uh, all alphabet will consider, or we want to follow the Malaysia punya standard, maksudnya kita kena tahu ABC tu nombor apa yang tak ada dekat plate number. Kan kalau kita ada, kita O tak ada kan. Apa lagi? Z pun tak ada sebab this is for Askar kan. Apa lagi? Uh, L tak ada eh? Oh tak ada eh. Oh, saya pun baru tahu. Okey. Contohnya macam ni lah, dia dah bagi syarat kan. Contohnya O tak ada, Z tak ada, L tak ada, meaning that here the 4 yang kat depan ni apa? 4 tu contohnya dia ada tiga syarat dekat sini. So kita tahu bahawa kena tolak 3 ni. Contohnya kalau kita ada L ada I yang tak ada, betul? Kan? Betul kan saya? Kalau saya salah, saya kurang sikit ilmu-ilmu macam ni. Okey, I tak ada. Contohnya dia dah bagi tahu 3 ni tak ada. So kita kena tolak lah 26, tolak 1, 2, 3. So tinggal 23. So kalau dia boleh repeated kat sini ada 23, 23, 23. So kat belakang ni kita ada berapa nombor? Kita ada berapa? 10 kan? 0 sampai 9, 10 lah kan? So then ini ada 10 pilihan, dia boleh berulang kan 10 dan 10 kalau dia bagi tahulah macam tu. So macam inilah kita maksudnya kita punya tu kita darab lah semua. That's the possible punya pilihan yang kita ada. Okay, boleh. Uh, okay. Ataupun kadang-kadang soalan tu dia cakap dia dah letak kalau dia ada perkataan, contohnya dia ada perkataan Malaysia. So M tu macam mana dia letak kat depan, dia adalah masalah dia bagi, so that kamu boleh pandai susun. So tengok possible yang depan ni, bila kita depan dia kata not repeated, you have to put yang belakang ni dia kata repeated, yang belakang ni samalah dengan yang depan. But if it is not repeated, kita kena tahu bahawa tak boleh repeat. Okey, contohnya ada soalan, dia kata kita ada 4 space dekat situ. Kita letak alphabet, but we have to put B dengan C, B sebagai permulaan, C sebagai akhir. But there is no repeated. So bila dia kata no repeated, we know that unsur yang kedua will be 24 and unsur yang ketiga will be 23. Because of B dah letak kat depan, C dah letak kat belakang. Kena tengok soalan tu. Okey, boleh. Jadi kalau macam ni, 1 kali 24 kali 23 kali 1. Okay, so finish with problem 2. Now we go for problem 3, the last one. Okay, kat sini kita belajar, just now kita belajar macam mana kita nak fill in untuk tu kan. Yang ni dia dah ajar kita how to do by using permutation and combination. Actually in your calculator there is combination and permutation punya simbol yang ada C tu dengan P tu ada X kat atas. Nampak tak? Boleh guna je terus. Okay, so here there are 6 different candidates for governor of a state. Maksudnya kita tahu kita ada 6 candidate. In how many different order can the name of candidate be printed on a ballot? How can we know that? Macam mana tu? Arranging, macam mana? The 6 different candidate for governor in how many different order? Maksudnya yang ni apa? Ini guna permutation ke combination ke tidak kan? Yang ni ialah macam mana? How many order? Kita ada 6 kan? So 6, kita nak print dia dekat dalam kertas undi tu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita nak susun dia lah kan? So dia tak boleh repeated lah kat situ. So kat situ kita ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, we can use the factorial here. Factorial ialah ni lah kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. So
The answer will be 720 cara. Okay. Boleh faham tak soalan ni? Kehendak soalan ni. You can ask. Kadang-kadang kita ada benda yang kita tak dapat. Kalau saya dulu, saya first lecture ke saya memang blur sikit. Okay, what if I write 6 permutation 6? You can get 720 CLZE? Can, right? Because of it is order and from 6 we want to find 6 punya ni kan, it order kan? So boleh kan? So also can. 6P6, permutation 6. Maksudnya, maksud CLZE itu ialah kita ada 6, kita nak pilih 6 dan dia ada order. Order is permutation. Okay, so now ini pun dapat 720 juga. Okay, now 13 people on a softball team show up for a game. Okay, 13. Okay, so sekarang how many ways are there to choose 10 player to take the field? Okay, maksudnya kita ada, maksudnya sekarang ni kita nampak tak semua ni dia tak ada order, dia tak payah nak pilih pemain pertama memang sentiasa duduk depan, lepas tu pemain kedua, pemain ketiga, tak, dia randomly pick. Maksudnya dia ambil sekumpulan 10 orang. Dia tak ada order dalam 10 orang tu. Dia tak ada tempat pertama yang terpantas, kedua yang terpantas, tak. So, dia tak kira order, so kita guna combination which is 13. Daripada 13 orang kita nak pick 10. So, kita pilih. Cuba kamu tekan calculator. 13C10 ni dapat apa? Boleh tekan tak? Ke dapat math error? Okey, dapat 2, 8, 6. So, sekarang kamu dah okey lah. Maksudnya dah boleh lah faham how to use your calculator. Dah tak ada error. Maksudnya it's okay, maksudnya macam tu. Okay, a club has 25 member. How many ways are there to choose 4 member of the club to serve on an executive committee? Yang ni pun dia tiada order. Dia tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Dia tak ada ranking kan macam tu. So it is what? 25C 4. Okay, so this is how we choose whether we want to choose combination or permutation. Okay, a club of 25 member, how many way are there to choose a president, vice president? Okay, yang ni kita ada, kita kalau dia dah jadi presiden, dia tak boleh jadi vice president. Kalau dia dah jadi vice president, dia tak boleh jadi secretary. So, dia ada syarat. Maksudnya dia ada tempat yang paling tinggi presiden. Lepas tu lepas jadi presiden, dia tak boleh orang yang sama jadi vice president. Maksudnya dia ada order dekat situ. Maksudnya dia ialah apa? 25 P 4. Okey. So dapat apa? Yang ni ialah 303.6%. Semua dapat. Okey, the number 2 just now macam Kira letak tu which is 12650. Okey. Boleh. So kita dapat ayat daripada nombor 3 dan nombor 4 ni kita tengok. Kita boleh tahu differentiate where we want to use C and when we want to use P. Okay. So now for number 5. Okay. Macam mana nombor 5 tu? Suppose that a department contain 10 men, 15 women. Okay, how many way are there to form committee with 6 member if must have same number of men and women? Okay, so sekarang dekat situ macam mana? Dia ialah kita kena ada daripada men tu, maksudnya kita nak how many are there form committee with 6 member which have same number of men. Kalau 6 member maksudnya kita kena pilih 3 men and 3 women dalam pilihan kita tu. So good. CLZE kita kena cari. Okay, so sekarang from men kita ada 10. Daripada 10 men, we have to choose 3 men times
From woman kita ada 15. We have to choose 3 also. So kat situ jawapan dia berapa? 54,600. Okay. Okay. So finish with this tutorial. Ada soalan? Alhamdulillah ada 40 orang je. Ada yang sakit ke? Risau. Ada yang dengar daripada pusat kuarantin ke? Pusat kuarantin macam apa COVID punya tu ke? Tak ada Tak jauh So semua dekat rumah ke? Dekat hostel ni semua ada Dekat rumah medium. Alhamdulillah. So self quarantine, jangan pergi mana-mana kalau tak ada apa-apa yang mustahak. Sebab saya dengar dekat hostel pun dah ada yang positif tu. Tadi dah kena ambil seorang kan? Betul tak? Saya rasa kan. So make sure even though you are in hostel, please jaga penjarakan. Every time you balik daripada toilet ke apa ke, make sure bila dah masuk bilik, sanitize tangan balik. Sebab kamu akan pegang tombol-tombol yang sama. Kalau pegang tepi tangga yang sama tu, even though you baru pergi toilet lepas apa-apa keadaan aktiviti lah dekat toilet, tapi kamu dah cuci tangan semua kan, tapi balik bilik sanitize semula. Sebab tak ada orang nak jaga kita kecuali diri kita sendiri kan, betul tak? So make sure semua orang sihat lah. Kalau ada sakit-sakit tekak ke apa ke, cepat-cepat pergi klinik kesihatan kalau yang dekat UTM. Kalau kat UTM rasanya kalau contohnya kamu memang sesama ke apa ke, kamu boleh minta rasanya vitamin C dekat klinik kesihatan tu. Saya juga minta vitamin C. Boleh. Just for kita punya ni kan. Kita nak jaga kita punya kalau sesama ke apa ke. Lah take care Sylvie. Risau juga kan. Okay, so itu saja. Ada apa-apa lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita berakhir dekat sini. So, jumpa untuk next session untuk minggu depan hari Rabu tutorial Untuk tutorial yang hari Rabu tu saya dah letak dah tutorial dia dekat dalam Ulearn bersama dengan recorded punya lecture. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Take care. Thank you, madam. Thank you.